Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak murid saya yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya pada hari ini kita dapat sama-sama bersiaran ya, untuk kita memenuhi masa-masa cuti ya, masa-masa lapang sempena PKP ini ya, oleh kerana kita dah banyaklah tertinggal sebenarnya dalam pembelajaran di sekolah ya, dalam kelas. Jadi pada hari ini insya-Allah ya, saya nak berkongsi dengan anak-anak sekalian yang berkaitan dengan ejaan Jawi Baharu. Baik, seperti mana sedia maklum, pada peperiksaan awam, iaitu peperiksaan UPKK dan PSRA ya, setiap calon diwajibkan menulis dengan tulisan Jawi, dan tulisan Jawi yang ditetapkan adalah tulisan Jawi Baharu ya, Jawi Baharu. Ramai orang bertanya, kenapa ada Jawi Baru dan kenapa ada Jawi Lama? Saya menerangkan sebeningkaslah ya. Sebenarnya Jawi Lama ini adalah ejaan Jawi yang dulu-dululah, yakni zaman saya belajar dululah, dia awal tahun 80-an. Ketika itu saya menggunakan Jawi Lama. Ya, kalau Jawi Baru ni dia kalau di sekolah di Jabatan Agama Islam Selangor, dia bermula pada tahun 2010 ya, yang mana itulah tahun pertama abang kakak kita di dalam peperiksaan PSRA mereka diwajibkan menggunakan ejaan Jawi Baru dalam peperiksaan tersebut. Apakah bezanya? Bezanya Jawi Lama dengan Jawi Baru. Baik, Jawi Lama ni dia adalah tulisan Jawi yang ditulis Jawi, dibaca asal bunyi sahaja. Ditulis Jawi, dibaca asal bunyi sahaja. Maknanya dia nak tulis macam mana pun tetap betul ya, tak ada masalah. Tapi itu Jawi Lama ya. Apabila kita sekarang ini dalam orientasi periksa kita menggunakan Jawi Baharu, Jawi Baharu ni maknanya ialah tulisan Jawi yang ditulis Jawi, dibaca bunyi dan ejaannya tepat. Bezanya satu je, ejaannya tepat. Itu dalam orientasi peperiksaan. Agak-agak faham tak apa yang saya maksudkan ini? Kalau tak apa-apa jelas, tak apa, nanti saya akan buat perbandingan ya. Saya akan buat perbandingan. Baik, saya bagi contoh. Baik ya, saya tulis jawapan putih sekejap. Baik, saya bagi contoh. Contoh kita nak mengeja strawberry lah. Strawberry, STRAWBERRY. Strawberry. Cuba sebut, apa ini? Strawberry. Baik, saya bawakan dua tulisan Jawi dan kita tengok perbandingannya. Perbandingan Jawi yang ditulis Jawi asal bunyi dengan ejaan Jawi yang ditulis dengan ejaan yang tepat. Baik, pilihan yang pertama, strawberry akan dieja begini: sin, ta, ro, alif, waw, ba, ya, roya. Strawberry. Strawberry. Baik. Yang kedua, sin, ta, ro, waw, ba, ya, roya. Strawberry. Baik. Pada asasnya kedua-duanya ini tulisan Jawinya ini bunyinya betul. Yang ini strawberry, yang ini pun strawberry. Tetapi harus diingat dalam
orientasi periksa penulisan Jawi Baharu sekarang ini, antara dua ini yang ada markah cuma satu sahaja. Kalau yang atas dengan yang bawah ini, mana satu pilihan anda? Ya, sudah tentulah pilihan saya yang tepat, yang betul adalah yang atas, yang betul salah. Yang betul salah, ya. Yang betul tepat betul adalah yang bawah. Baik, cuba kita lihat apa yang membezakan antara ejaan yang atas dengan yang bawah tu. Baik, yang atas ini dia ada huruf alif. Yang bawah ini dia tak ada alif. Ini yang selalu dipertikaikan oleh murid-murid. Mereka bertanya kepada saya, dia kata, Ustaz, atas dengan bawah Ustaz, bunyinya sama, bezanya alif je Ustaz. Takkanlah alif pun nak kira Ustaz. Bagilah markah. Saya kata tak boleh. Ini Jawi Baharu dia kena tepat. Alah Ustaz, itu pun berkira. Bukan masalah berkira ataupun tak berkira. Ini Jawi yang ada markah. Alah Ustaz, ni kedekut lah. Kedekut markah, tak nak kawan sudah. Baik. Jadi apa yang membezakan adalah huruf alif. Orang bertanya, ya, ada murid bertanya, dia kata, Ustaz, macam mana alif itu boleh digugurkan? Macam mana alif itu boleh tidak ditulis? Kenapa? Sedangkan strawberry ni kan ada huruf A patut huruf alif, tapi kenapa alif A untuk alif ni kena gugurkan? Dia tentu bersebab. Nanti saya akan beritahu apa sebabnya. Baik, saya buat perbandingan yang kedua. Okey, perbandingan yang kedua. Ni dulu ya, saya ingat dulu masa saya masih darjah 1, ya, ustazah saya tu, nak saya sebutkan nama ustazah saya tu. Ustazah saya tu dia baik, orangnya lemah lembut, ya. Ya, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada saya tu ilmu yang bermanfaat lah. Ya, mudah-mudahan dia menjadi satu amal jariah untuk dia, ya, sampai hari akhirat nanti. Ya, guru saya namanya adalah Ustazah Rohati binti Hashim. Ya, ini saya sebutkan namanya lah. Nanti kalau ada kata sampai video saya kat dia, inilah saya lah anak muridnya yang saya nak ucapkan berbanyak terima kasih. Ya, terima kasih Ustazah. Baik, saya ingat dulu masa mula-mula tu dia nak eja apa tau? Dia nak eja sambal. Ya, sambal. Sambal. Okey, ini perbandingan, ini belum mula lagi, nak Jawi belum mula lagi. Ini baru perbandingan sahaja. Perbandingan sahaja. Saya nak bagi tahu bahawa Jawi Baharu ni ejaan dia tak sama dengan ejaan Jawi lama, ya. Okey, sambal. Ya. Ada anak-anak nak tahu macam mana? Macam ini. Kita sekolah ada 5 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ya. Minggu tu cuma nak menjawikan perkataan sambal. Jadi nak menjawikan tu setiap hari tu, Isnin, Selasa, Rabu sampai Khamis, tulisan Jawinya, tulisannya berlainan tapi bunyinya sama. Orang Jawa kata wabeh murine podo kabeh. Kau. Apa? Wabeh murine podo. Macam mana tu? Hari Isnin. Hari Isnin ustazah dia kata apa? Hasbudi eja sambal sim alif mim balam sambal. Ini hari Isnin. Eja sambal macam itu. Ya, kemudian hari Selasa ustazah sambung lagi, dia kata apa? Kita sambung pelajaran semalam, eja sambal sim alif mim. Ada huruf alif pula dekat situ. Lam sambal. Bunyinya sama juga sambal. Isnin, Selasa, hari Rabu. Ya, ustazah kata apa? Sambung pelajaran semalam, eja sambal sim mim ba alif lam sambal. Alifnya dekat sini pula tak ada. Ya. Nah, tapi bunyinya sama semua, sambal, sambal, sambal. Isnin sambal, Selasa sambal, Rabu pun sambal. Ya, ustazah saya tu, minta maaf ya, ustazah saya tu orang Jawa tu. Dia orang Jawa. Jadi sampai hari Khamis tu dia menulis, dia mengajar kita, dia tulis Jawi sambal tu macam mana? Sin mim ba lam. Orang Jawa kata apa? Sambel. Sambel. Wabeh munane podo kabeh. Tapi yang betul cuma satu aja. Jadi saya nak buat perbandingan. Maknanya Jawi Baharu sekarang ini
dengan Jawi lama ini, walaupun ditulisnya dengan tulisan Jawi, tetapi dalam orientasi peperiksaan kita hanya ada markah pada ejaan yang tepat. Jadi yang tepat ini yang mana? Alif, Ba, Jim, Dal. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Mana yang betul? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang mana betul? Yang betul adalah yang pertama betul-betul salah. Ataupun yang kedua pun betul-betul salah. Yang betul adalah nombor 3, ya. Markahnya berapa ya? Kalau betul markahnya 2 lah. Yang betul adalah nombor 3, markahnya 2 ya. Tapi dapat kosong. Salah juga. Kena tipu. Ya, gurau je ya. Baik, yang betul adalah yang nombor 4. Nampak? Apa yang membezakannya? Yang membezakannya ialah huruf A, huruf alif. Alif. Yang ini huruf alif, yang ini huruf alif. Maknanya apa? Maknanya murid-murid ataupun anak-anak murid saya ni dia keliru sebenarnya, ya. Jadi murid jangan keliru sebab hari ini saya nak terangkan, saya nak kongsikan apa yang saya tahu dan apa yang saya pelajari. Saya nak kongsikan dengan murid-murid semua macam mana huruf A untuk alif ini boleh digugurkan. Baik, ini dia, ya. Kekeliruan dalam tulisan Jawi yang berkaitan dengan padanan A untuk alif, dia sebenarnya ada 3. Ini dia. Saya dah siapkan ni. Bab 1 ya. Ada 1, 2, 3. Yang pertama sebab KWK, alifnya kena gugurkan. KWK maknanya konsonan, vokal, konsonan. Kemudian saya buatkan sama dengan pangkahkan huruf A untuk alif. Alif tu yang mati di mana? Yang mati di tengah. Nampak tu? TGH. Ya, maknanya tengah. Yang kedua, 3 suku kata ataupun lebih yang huruf A-nya kena dipangkahkan atau digugurkan. Yang A-nya duduk di mana? Duduk di awal. Kemudian yang ketiga, CMJ. Apa CMJ ni Ustaz? Ya, murid saya dulu tanya, Ustaz CMJ tu apa? Cari makan jalan-jalan ke? Orang buat jalan-jalan cari makan, Ustaz terbalik gitu. Okey, sebenarnya ini adalah kependekan daripada satu ayat gabungan huruf selain darlung. Huruf darlung ada 5, ya, tetapi huruf luar darlung ini dia ada 12 huruf tu, ya. Nanti kita akan pelajari dia maknanya adalah perkataan yang disambungkan. 12 huruf itu menjadi satu ayat yang kita panggil dia huruf CMJ, iaitu cek, men, janggut. Kalau Ustaz bahasa Jawi ada cek, men, janggut semua kan. Itu adalah cara mudah ingat saja. Okey ya, nanti saya tunjukkanlah. Kita ikut step by step. Ya, kita ikut langkah-langkah dia ya. Okey, kita tengok ya, CMJ ini sama dengan pangkahkan huruf A untuk alif. Alif yang mati di mana? Yang gugur di mana? Yang gugurnya di akhir. Jadi kekeliruan kita dalam tulisan Jawi hari ini, ya, kekeliruan kita yang huruf A ini perlu digugurkan, dia ada pada 3 ni. Jadi kita nak pelajari satu persatu lah. Kita buat step by step, ya. Kalau hari ini kalau yang ini contoh strawberry ini, kenapa huruf alif ni gugur? Sebab di sini nanti dia ada KWK. Kenapa ejaan sambal huruf A-nya kena gugur? Sebab A-nya ini dia ada KWK. Ustaz, ada murid tanya, dia kata, Ustaz, kalau kita nak dapat KWK itu macam mana? Nak dapat KWK macam mana? Dia macam inilah. Okey. Baik, kita nak dapatkan ejaan yang tepat ni. Saya sebenarnya nak berikan pada anda semua back to basic lah. Kita kembali pada basic Jawi, ya, untuk 10 minit mungkin 5 atau 10 minit. Kita nak buat sedikit revision lah, ya. Kita buat ulang kaji. Baik. Sebelum tu kita cuba tengok dekat atas ni.
Saya ada buat apa? Langkah jawi. Ada buat suku kata yang pertama, yang kedua padanan huruf, yang ketiga sifat huruf. Baik, kenapa saya tulis ke atas ni? Apa peranan dia? Ke saya buat suka-suka je? Sebenarnya macam ini, ya. Cuba kita ingat balik. Dulu awal mula kita belajar, masa kita darjah 1, kita dekat prasekolah, ya, guru-guru kita dia ada bertanya pada kita kan, dia tanya apa? Dia kata, okey, murid-murid semua tahu tak huruf-huruf Jawi? Tahu tak huruf Jawi semua? Tahu tak? Kalau tak tahu saya bagi tahu. Okey, saya bagi tahu. Huruf Jawi ni ialah alif sampai ya. Ya, kemudian ada tambahan lagi nya, ca, ga, pa, nga, we, ta marbutah. Baik, itu huruf-huruf Jawi. Huruf Jawi kita dah tahu. Kemudian guru kita tanya lagi pada kita, tahu tak huruf Rumi? Huruf Rumi tahu huruf Rumi? Huruf Rumi tu huruf A hingga Z lah. A, B, C, D, Z. Wah, kan? Wah, laju je kan? Nak cepat kan? A sampai Z. A sampai Z itu, huruf Rumi itu, dia terbahagi kepada berapa? Terbahagi pada berapa bahagian? Dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, kumpulan dipanggil, kumpulan tu huruf konsonan. Yang kedua huruf vokal. Apa dia huruf vokal? Huruf vokal ada berapa? Apa dia? Huruf vokal ada 5. Apa dia? A, E, I, O, U. A bunyi ayam kok kok kok. Ya, habiskanlah terus ya. Itu lagu tu masa kita prasekolah dulu kan. Itulah dia, huruf-huruf vokal. Bila dah tahu huruf vokal, tahu huruf konsonan, tahu huruf Rumi, tahu huruf Jawi, kemudian ingatlah balik dulu masa kita mula-mula darjah 1 dulu ya anak-anak sekalian. Kita tajuk yang pertama sekali. Tajuk pertama sekali waktu tu guru kita mengajar kita tajuk apa? Siapa ingat? Tajuk yang pertama ialah padanan huruf. Padanan huruf, tahu padanan huruf? Padanan huruf tu, contoh ya, contoh. A untuk alif, bukan A untuk ayam. Ya, itu prasekolah dulu boleh lah. A ayam, B beruang, itu boleh. Sekarang ni padanan huruf. A alif, B ba, C ca, L lam, O waw, U waw, W waw. Wow, banyaknya waw Ustaz. Ini betul-betul bukan cobaan. Ini betul-betul bukan cobaan. A alif, B ba, C ca, L lam, O waw, U waw, W waw. Wow, banyaknya waw. Ya. Cuba sambil-sambil kita cakap wow tu kita pandang siling. Wow, pandang siling. Apa yang kita nampak? Ayam goreng. Kenapa ayam goreng? Sebab orang Filipin selalu cakap macam tu kan. Wow, ayam goreng sedapnya. Betul. Macam tu kan? Macam itulah. Okey, itu namanya ialah padanan huruf. Padanan huruf. Lepas kita dah tahu padanan huruf, kemudian peringkat seterusnya, guru-guru kita, ustazah kita, ustaz kita dia ajar pada kita apa? Dia kata apa? Okey, murid-murid semua. Okey, ustazah nak tanya, tahu tak apa itu suku kata? Okey, suku kata. Tahu ya? Okey, tahu ya. Suku kata ni contohlah, contoh. Ustaz sebut perkataan meja. Meja. Ada berapa suku kata dia? Ada dua, pandai. Kerusi. Ada berapa? Kerusi. Ada 3, pandai. Okey. Cakrawala. Ada berapa? Ada 5, pandai. Ada 5. Cakrawala. Yang dulu depan ni je kata ada 8. Kenapa ada 8 ni? Sebab dia dulu depan dengan dia boleh dengar macam-macam. Dia kata apa? Cakrawala wala kan? Nak kau 10 jadinya bukan 8 lagi. Okey, itu yang dinamakan sebagai suku kata. Kemudian peringkat seterusnya, ya, bila kita sampai ke darjah 2, cuba kita ingat balik. Ustazah ada bertanya pada kita tentang apa? Tentang sifat huruf Jawi ataupun sambungan huruf Jawi. Tahu tak macam mana sambung huruf Jawi?
Tahu tak sambungan dia? Macam mana? Contoh ya. Kalau alif dengan waw boleh tak disambungkan? Tak boleh. Pandai. Kalau huruf nun dengan alif boleh sambung? Boleh. Nun dengan alif bunyi apa? Na. Kalau ya dengan alif boleh sambung? Boleh. Bunyi apa? Ya. Ustaz nak tanya, kalau ya dengan waw boleh sambung tak? Ya dengan waw boleh. Bunyi apa? You apa? You tanya I ke? Oh. Tak ada ya. Ya Allah bunyi you. Pernah saya ketika itu saya tanya, okey, murid ni dia masa saya mengajar dia tertidur. Ya, jadi bila saya tanya dia, okey, saya nak tanya, ya dengan awak boleh sambung tak? Dia dengan mama itu, saya terketuk meja. Pak macam tu, tiba-tiba dia terus dia bangun. Ya dengan boleh sambung tak? Boleh sambung tak? Dia kata boleh. Bunyi apa? Yau. Dia kata, yau. Yawa bukan yau. Dia kata, sama Ustaz. Kenapa? Malik Yaumiddin. Masya Allah, ini budak mimpi dah. Ya, sebab tu kalau Ustaz mengajar jangan tidur. Nanti kalau ditanya meraku, meraban, gaban, atromen semua disebut. Ya, okey, baik. Itu namanya ialah sifat huruf atau sambungan huruf. Baik. Jadi Ustaz nak teruskan kepada yang seterusnya, macam mana kita nak menyelesaikan kekeliruan dalam penulisan Jawi Baharu ini yang berkaitan dengan huruf A untuk alif, yang padanan A untuk alif ini, alif kena gugurkan. Jadi Ustaz dah siapkan tau. Ada 1, ada 2, ada 3. Jadi Ustaz nak buat satu persatu. Satu persatu. Kalau kita nak buat satu persatu ni, ya, kita kena ada catatan tau. Jadi anak-anak semua sambil-sambil dengar tu, peganglah catatan ya, buku-buku kosong apa untuk kita sama-sama mencatat, dan juga sekiranya ada latihan-latihan nanti yang Ustaz bagi, kita buatlah. Kita buat latihan sama-sama ya. Mudah-mudahan ada penambahbaikan daripada diri kita, ya. Di samping kita niatlah kita nak belajar ni kerana Allah tu, ya, bukan kerana nanti takut kena marah dengan mak kita, dengan ayah kita, ya. Jadi kita betulkan niat kita, ya, kita nak belajar ni kerana Allah Ta'ala. Baik, ya, kita dah sampai pada yang pertama, bab yang pertama, bab 1, yang pertama KVK. Siapa tahu KVK? Apa itu KVK? KVK itu adalah, perkataan K itu adalah kependekan daripada konsonan. V itu vokal. Jadi macam mana kita nak tahu KVK ni? Macam mana nak gunakan KVK? Macam mana nak gunakan KVK? Baik. Ya, tapi minta maaf dulu ya, sebab tulisan Ustaz ni tak berapa cantik, tapi bolehlah dibaca, insya-Allah. Okey. Ustaz buatkan dalam bentuk carta ya, bentuk carta ni supaya mudah. Ni ya. Dalam buku-buku teks kita tak ada. Jadi yang ada ni kat mana? Yang ada ni inilah bila kita belajar dengan guru dan berguru. Guru tu dia ada kelebihan masing-masing, dan kelebihan itulah yang dikongsikan dan kita sama-sama ambil dan manfaatkan. Baik, saya berikan secara mudahnya beginilah ya. Okey, saya tulis satu-satu ya. Okey, ini huruf K. Nampak tak? Ini huruf apa? Huruf K. Okey, K. Apa tu? K Ustaz? Bukan KK, KVK. Warna merah tu. Biar nampak beza ya. V itu vokal, K itu konsonan. Okey. Sekarang Ustaz buatkan dia kotak dia ni. Dia ni ada rumah tau. Dia ada rumah ni. KVK pun ada rumah. Dia kalau kita cuti sempena, cuti apa? Kita cuti apa sekarang ni? Cuti apa namanya? PKP. PKP. Yang ini kita belajar KVK. KVK ni apa? Konsonan, vokal, konsonan. Jadi Ustaz nak bagi tahu ni. Konsonan semua orang tahu hurufnya apa, semua orang tahu kan? Jadi yang KVK vokal ni. Vokal yang dimaksudkan adalah vokal huruf A. Ni. Jadi semua orang tahu
Huruf vokal ni ada berapa? Ada 5 kan? Ada 5. A, E, I, O, U. Tapi dalam KWK ni vokal yang digunakan hanya satu saja, iaitu vokal huruf A. Baik, vokal huruf A. Vokal huruf A. KWK ini boleh digunakan untuk semua ejaan. Ejaan semua tu macam mana Ustaz? Semua tu Ustaz, semua macam mana? Semua ejaan dalam bahasa Melayu. Dan juga ejaan bahasa Inggeris. Only Malay and English. Betul ke saya cakap ni? Cuma BM dengan BI aja. Tak pandai cakap Inggeris ya. Bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris je. Bahasa Arab? Bahasa Arab tak boleh. Bahasa Arab tak boleh tahu. Jangan tanya Ustaz, kenapa? Ya, sebab bahasa Arab ni nanti dia menggunakan satu lagi kaedah, namanya lah kaedah baris. Sekarang ni kita selesaikan satu-satu dulu. Kita ambil dulu padanan huruf ya, bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Okey. Bila kita dah buat bentuk macam ni, rasa faham ke kalau buat macam ni je? Tak faham kan? Okey. Saya buatlah penerangan dia. Penerangan dia ringkaslah macam ni ya. Okey, saya buat besar-besar biar semua orang nampak. Okey. Wow, wiwu, kaplam, vokal. Vokal apa? Vokal A untuk alif. Vokal A untuk alif. Vokal A untuk alif. Vokal A untuk alif ini kalau dia ini diapit. Diapit apa? Diapit oleh oleh siapa? Ini diapit oleh siapa? Dia ni diapit oleh dua huruf konsonan. Okey. Dua huruf konsonan. Ni saya buat ni dua huruf konsonan sama dengan kita perangkahkan atau kita gugurkan huruf A untuk alif. Minta maaf, dakwatnya dah nak habis kot. Ya, jadi tak berapa nak nampak. Tapi boleh dibacakan. Okey. Ni dia. Usah ulang balik. Kalau vokal huruf A ini, dia ini diapit oleh dua huruf konsonan. Dua K ni makna konsonan, sama dengan kita perangkahkan A untuk alif tersebut. Okey. Macam mana contohnya? Tadi tu strawberry, bantal, ataupun kita buat contoh baru lah, contoh baru. Baik. Kita mulakan dengan bahasa Melayu dulu. Bahasa Melayu, BM dulu. Okey, bahasa Melayu. Baik, contoh perkataan bahasa Melayu yang biasa anak-anak murid, yang murid-murid biasa gunakan apa? Ni dia. Kalau cuti sekolah suka pergi mana? Pergi pantai lah, pantai Morit, ya, pantai Protection, pantai pantai mana-mana lah, ya, Langkawi ke. Jadi pantai. Nak ejak pantai ni macam mana? Baik. Tengok betul-betul, ya. Tengok betul-betul. Okey, Ustaz akan buat step langkah. Dalam nak jawikan ini, Ustaz dah terangkan ni, langkah jawi ni dia ada 3 tau. Ada 3 ni, jadi kita buatkan langkah yang pertama dulu. Kita siap-siapkan dulu. Pertama, kedua, ketiga. Yang pertama nak buat apa ni? Kita buat suku kata. Jadi suku kata ni macam mana? Kita tengok. Pan, 1. Tai, 1. Jadi ada berapa suku kata? Ada 2. Okey, pandai. 2. Jadi bila kita dah bina suku kata, ya, nak dapat KWK ni kita kena bina suku kata. Tak bina suku kata tak boleh, tak dapat nanti. Jadi ada 2 suku kata. Yang pertama ialah PAN, pan. Ada tak huruf A dekat sini? Ada kan? A ini dia mewakili vokal, huruf E, vokal. Okey. N mewakili konsonan. P mewakili konsonan. Jadi ada tak KWK kat situ? Ada. Kalau ada, dia kata apa? Kalau dia diapit dengan 2 huruf konsonan, maka A-nya ini hendaklah dipangkah. Pangkah, mati, habis lampau. Diapit dengan 2 konsonan, ya. Kita tengok pula yang TAI, tai, yang kedua ni.
Ada huruf A tak kat sini? Ada. A. Huruf P mewakili apa? Huruf P konsonan. Huruf I? I untuk vokal. Jadi ada tak KBJ kat situ? Tak ada kan? Tak ada. Kalau tak ada maknanya huruf tu tidak, huruf A nya tak boleh digugurkan atau tak boleh dipangkas sebab dia bukan KBK, dia KBV. Okey, kita tengok langkah yang kedua ni. Kita kena buat apa? Membuat padanan huruf. Padanan huruf kita buat satu-satu ya. Okey, tengok satu-satu. Okey, murid-murid, P untuk apa? Pa. N untuk apa? Nun. T untuk apa? Ta. A untuk apa? Alif. I untuk ya. Okey, cukup tak? Cukup ya. Okey, kemudian langkah yang ketiga sebab huruf. Sambungan huruf itu sebagai jawapan. Okey, kita pun buat pa dengan nun boleh sambung tak? Boleh. Dengan alif boleh